Malam ni kita straight to the point untuk kita berceritakan kepada anda semua. Okay, saya akan berkongsikan tentang satu persoalan berkaitan dengan apabila seseorang wanita yang mana dia nak buat tuntutan perceraian tetapi dia mendapat ugutan. Mendapat ugutan daripada suaminya sendiri. Cerita mengenai ugutan ni memang kita kata macam cerita yang biasa berlaku, yang mana inilah kebanyakannya. Kadang-kadang ada setengah wanita ni yang dia takut, takut untuk dia nak melepaskan diri dia. It's normal sebab kadang-kadang ada wanita yang mana berani, alright, tapi tak mustahil juga dengan ada wanita yang takut. It's normal sebab dia lah kan, kadang-kadang lelaki ni seorang yang bengis ke, garang ke dan sebagainya. Dia tak boleh terima hakikat yang isteri dia mungkin dah tak boleh nak teruskan perkahwinan. Mungkin isteri pun dah bagi peluang banyak kali. So bila dah bagi peluang banyak kali pun still nak jadi benda yang sama juga. Kadang-kadang kan apa yang personally lah yang saya terima kes-kes ugutan-ugutan sebegini. Ada isteri yang diugut ni sebabnya suaminya terlampau panas baran. Ada ramai. Saya perempuan kan, kalau perempuan tengok dekat video ke, dengar cerita ke, kadang-kadang kan kita hanya tahu kata dia ni panas baran macam ni saja. Tapi ada setengah orang ni memang betul-betul panas baran depan mata. Bukan takat kita saja, dengan orang bukan kepada isteri saja. Kadang-kadang dengan peguam-peguam pun dia maki. Tak tahulah, saya pun takkan kata apa juga sebab kadang-kadang biasalah bila melibatkan dengan isu mahkamah ni kan, ada orang yang memang tak boleh nak kontrol. Satu, yang keduanya mungkin ada ada perkara yang mungkin tersalah faham dan sebagainya. Alright, tapi mostly cerita tentang wanita yang takut ni, takut dengan ugutan ni, biasanya dalam tempoh perkahwinan tu mesti dia pernah kena pukul ataupun habis teruk pun dia mungkin mesti pernah kena maki. Maki ni bukan takat maki kecil-kecil. Dia kena mencarut dan sebagainya. Kalau ada wanita yang tak takut yang tak takut dengan ugutan ni, biasanya mungkin yang pertamanya suami dia ni memang orang yang bukan panas baran. Dia tak panas baran, cuma dia mungkin ego sikit ke, nak lepas dan sebagainya, ataupun mungkin dia mudah nak selesai dengan cara yang baik. Ada kat situ mungkin juga. Tapi ada juga yang wanita tak takut dengan suami dia ni sebab kadang-kadang wanita ni pun dia maki suami dia. Dia jenis orang berani. Tak tahulah hampa biasa tengok ataupun tak. Saya selalu sangat dah tengok wanita yang kahak ni kan. Wanita yang kalau suami dia cakap lebih kurang, dia pun cakap lebih kurang dengan suami dia. Jenis kalau suami dia maki kalau orang Kedah ni kalau panggil mencarut, dia mencarut sungguh lah. Dia ni panggil pang panggil, dia ni pun panggil balik pang apa semua tu. Faham tak maksud saya nak cakap apa? Maksudnya kalau suami dia ni kasar, dia pun turut kasar juga. Biasalah anak tok guru silat. So dia pun tak takut. Kadang-kadang kalau suami dia hentam, dia hentam suami dia balik. So hak jenis macam ni kadang-kadang ada juga berlaku. Dia tak takut keadaan sebegini. Tapi mostly kalau kebanyakan wanita, biasanya yang terima ugutan dia takut ni, wanita yang dia lemah lembut lah. Dia lemah lembut, dia tak berani ataupun dia tak ada orang nak backup dia. Bila dia tak ada orang nak backup dia, dia tak boleh nak lakukan sendirian, maka mungkin ada orang yang dia takut dengan setiap ugutan. Ada beberapa jenis ugutan. Ugutan daripada seorang suami ni, biasanya dia datang dalam bentuk ugutan berbentuk keselamatan. Dan satu lagi dia datang dalam bentuk ugutan yang bukan keselamatan lah. Saya terangkan. Ugutan yang biasanya kita terima, yang biasanya kita dengar aduan daripada seorang isteri ni, ugutan yang berbentuk keselamatan. Contoh, suami kata, hang file je kes kat mahkamah, hang siap. Tak dapat tangan, kaki aku naik. Macam tu. So dia takut kat situ sebab dia mungkin dah biasa kena, dia biasa tahu dah dalam rumah tangga macam tu. Jadi anak-anak pun dipesan macam tu. So ada keadaan yang mana suami yang jenis begini, yang dia agak
agak straight to the point, memang dia akan bagi ugutan, okey, dia akan pukul dan sebagainya. So dia akan ugut sedemikian. Jadi ugutan yang berbentuk keselamatan. Okey, ugutan berbentuk keselamatan. Dan satu lagi, ada ugutan yang bukan berbentuk keselamatan. Contohnya ugutan yang berbentuk ke arah maruah. Okey, maruah contoh dia. Mungkin ada setengah orang, okey, yang mana ugutan ni dia datang dalam bentuk nak sebarkan aib. Contoh. Saya pernah ada satu kes dulu tu, yang seorang isteri ni, dia diugut akan disebarkan gambar dia. Okey, dia akan malukan isteri dia ni ke semua orang. Dia kata, hang tuntut, tapi hang jangan menyesal kalau kata benda ni sebar. Dia bagi tahu. Dia ceritalah bekas bini dia ni, bekas bini dia cerai ke contoh kan. So dia akan bagi tahu kata kat semua orang, dia ni macam ni, dia sebar gambar ke apa sebagainya. Sebab dia nak bagi rasa macam puas hati aku. Sebab dia dah malukan orang ni. So ada orang yang jenis macam ni, okey, dia tak boleh nak ugut keselamatan, okey, dia tak mau nak pukul-pukul dan sebagainya, tapi dia ugut hak jenis bukan keselamatan yang melibatkan kepada maruah. Yang melibatkan kepada maruah ni maksudnya yang melibatkan aib seorang wanita. Okay, saya punya klien saya dulu tu pernah diaibkan dengan disebarkan gambar-gambar yang tak bertudung dan sebagainya. Tak tahulah apa motif. Walhal yang tu juga adalah bekas isteri dia. Mungkin sebab dia rasa macam dikhianati ke, ataupun dia rasa macam hang buat macam ni kat aku ke kan. Dia tak boleh terima hakikat yang isteri nak mohon perceraian tu. Jadi dia sebarkan gitu. Pun dia jadi juga. Okay. So ada juga yang keadaan dia tak ugut keselamatan, dia tak ugut berkaitan dengan aib, tapi dia ugut perkara yang berkaitan dengan benda yang mungkin wanita ni tak tahu. Contoh, dia ugut berkaitan dengan minta cerai ni, siap nanti aku bagi tahu mahkamah, aku akan minta kat mahkamah suruh hang bayar 100,000. Contoh kan. Sebab ada setengah orang yang tanya kat saya, tuan, suami saya dalam proses kes fasa ni, tapi suami saya minta sampai 100,000. Boleh dapat ke tuan? Faham tak? So maksudnya dia macam nak minta ganti rugi. Contoh. Okay, sebabkan kata hang yang tuntut cerai, jadi hang kena bayar. Yang ni saya kategorikan jenis ugutan dalam bentuk yang seorang wanita ni dia tak ada ilmu tentang benda tu. Alright? Ataupun dia mungkin ugut dalam bentuk yang apa lagi? Hang minta cerai, nanti aku akan ambil jagaan anak ni. Faham tak? Dia ugut jagaan anak, dia ugut kata nak minta duit, apa lagi? Ugut nak minta ugut kata hang takkan dapat 1 sen pun atas pencarian sebab hang minta cerai. Kan? Siapa biasa tengok? Siapa biasa dengar keadaan-keadaan macam ni? Saya dah klasifikasikan dah kepada 3 jenis ugutan ni. Yang pertama, ugutan dalam bentuk keselamatan. Ugutan dalam bentuk keselamatan ni mesti kita semua faham lah. Iaitu, minta cerai, siap. Kalau tangan aku tak naik, kaki aku sampai. Bunyi dialog pun macam balong-balong lah. Kan? Faham tak? Yang ni memang selalu sangat berlaku, iaitu berbentuk keselamatan sebegini. Biasanya yang takut dengan isu sebegini bila dia memang sering dalam tempoh perkahwinan kena pukul. Ataupun memang suami dia ni jenis kategori dia panas baran lah. Kalau orang utara ni panggil perongoi. Perongoi. Apa boleh faham lah. Alright, so ada jenis ugut keselamatan. Yang keduanya, ugutan berbentuk aib, maruah. Okay? Dia nak malukan. Sebab dia rasa macam kalau aku buat macam ni, hang pun malu, aku pun puas hati. Yang ni selalu saya cerita tadi, bekas klien saya tu kena disebarkan gambar-gambar dia oleh bekas suami dia. Okay? Disebarkan gambar tak bertudung, gambar macam-macam. Walhal cerai ni mungkinlah, perceraian ni kita sebut cerai persetujuan bersama, tapi disebabkan kepada hati tu tak boleh terima keadaan, tak boleh terima hakikat dan sebagainya, so dimalukan. Yang suami pun malukan isteri, isteri pun ada malukan pada suami. So ugutan yang berbentuk memalukan ni, okay, adalah satu perkara yang selalu juga berlaku. Dan satu lagi, ugutan yang berbentuk kepada tiada ilmu pengetahuan.
Contoh dia macam saya cerita tadi, isteri tuntut fasah, tuntutlah cerai, nanti aku minta ganti rugi mahkamah sampai 100,000, 50,000. Ataupun dia kata, tuntut cerai, nanti aku ambil jagaan anak. Jagaan anak mesti dapat kat aku. Okay? Ataupun dia akan selalu kata, tuntut cerai, atas pencarian ni, rumah ni tak akan dapat, ni akan dapat kat aku. Okay? So, yang kategori sebegini adalah kategori yang saya kelaskan sebagai tidak ada pengetahuan, okay, terhadap perkara yang berkaitan dengan undang-undang dan syariah. Alright, so kita pergi satu-satu dulu. Siapa yang ada soalan, anda relax dulu, okay? Relax, sebab soalan saya hanya akan ambil selepas saya habis terang. Biar saya terang dulu. Sekejap siapa nak tanya, tanya. Memang peluang hari ni untuk live ni memang untuk orang tanya. Saya tengok memang ramai orang tanya. Cuma saya memang selalu bagi tahu siapa yang PM, okay, tim saya akan reply kan. Okay, legal assistant saya yang akan reply pada hari bekerja, iaitu hari Ahad sehingga hari Khamis. Kita be professional bab ni. Alright, so kalau siapa yang nak tanya betul-betul, boleh tanya semasa live. Okay, masa live selepas saya habis terang. Okay, so relax dulu. Alright. So, cerita tentang ugutan yang berbentuk keselamatan. Kalau seorang suami, dia ugut isteri dia dengan cara melibatkan kepada keselamatan diri, nyawa, kesihatan dan sebagainya. Okay, dia rasa takut. Okay, dia rasa macam ini boleh mengancam kepada nyawa dia. Dia kena pukul ke kan. Yang ni semua ancaman yang berbentuk bahaya, yang berbentuk kepada keselamatan diri. Jadi kalaulah ada isu berkenaan dengan ugutan keselamatan begini, kalau suami ugut, kata hang tuntut cerai kan semua tu, hang siap. Bila sebut perkataan hang siap tu saja pun, kita rasa macam tak selamat dekat situ. Kita dah rasa macam akan ada isu keselamatan pada diri kita. Apa yang perlu dilakukan adalah buat report polis dulu. Okay, buat report polis dulu. Okay, report polis untuk menyatakan yang anda menerima ugutan. Alright, seseorang manusia tidak boleh diugut. Tidak boleh diugut. Okay, dia bentuk keselamatan. Maksudnya kita, walaupun mungkinlah kan isteri mesti ada salah juga. Okay, ada seseorang isteri yang ada salah. Okay, tak semua. Mana ada maksum kan? Saya sendiri pun ada salah juga kan? So, saya nak bagi tahu mungkin ada isteri ni salah. Tapi kalau isteri ni salah macam mana sekalipun, contoh ada isteri yang mungkin dia tercurang, tercurang dengan orang lain. So, suami dia dapat tahu. Jadi, suami dia nak ugut, nak pukul dan sebagainya. Dia tak boleh. Walaupun teruk macam mana pun, isteri tu, dia tak boleh dipukul macam tu. Tak boleh diugut dengan dalam bentuk melibatkan kepada nyawa. Okey, ini bukannya undang-undang hutan ke apa sebagainya. Okey, nyawa adalah salah satu benda yang dijaga. Diri kita ni, akal fikiran kita ni adalah benda yang perlu dijaga. Islam turun pun memang dia nak jaga benda ni supaya setiap orang dia faham. Okay, yang kita ni adalah tubuh pinjaman daripada Allah sahaja. Jadi tak ada orang pun boleh macam merosakkan keselamatan nyawa kita, kesihatan kita. Nak kita. Why lagi? Pergi dulu. Ya dah. Pergi dulu lagi. Okey. So, buat report polis dulu. Okey, report polis, maklumkan kata anda diugut. Okey, anda ada isu terancam di situ. Okey, nyawa dan keselamatan anda terancam. So, lepas buat report polis tersebut, okey, dia tak boleh terhenti kat situ saja. Kalau kena pukul, kalau anda memang betul-betul kena pukul lepas dah filekan perceraian tu, jadi anda kena buat report polis dan untuk tangkapan segera. Okey, dia tak boleh sekadar kata Aryan. Dia tak boleh sekadar kata untuk rujukan mahkamah syariah. Sebab ada setengah orang dia akan buat report polis, dia akan kata tujuan saya buat laporan ni untuk rujukan mahkamah syariah. Rujuk saja tak jadi apa pun puan. Kalau anda kena pukul, okay, ni kalau yang jenis dah kena pukul, buat report polis tu, tulis untuk tangkapan segera. Ni kalau orang kena pukul. Tapi kalau yang jenis kena ugut sahaja, okay, kata-kata sahaja, so anda buat report polis, tujuannya untuk cover report, untuk cover diri kita. Dan yang keduanya, selepas dah buat report polis tu, anda ada dua pilihan. Anda boleh pergi kepada JKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk dapatkan perintah. Ya, okey.
untuk dapat perintah kita panggil injangsi. Okey, injangsi tegahan daripada kacau ganggu diri kita, ataupun anda mungkin boleh dapatkan melalui tuntutan. Okey, seseorang wanita yang dah failkan perceraian, kalaulah ada ancaman berbentuk keselamatan kepada diri dia, dia boleh failkan nama dia permohonan injangsi. Okey, injangsi tegahan kacau ganggu. Faham? Alright. Kalau anda failkan perceraian, okey, ada ugutan, ada kacau ganggu dan sebagainya, anda boleh failkan nama dia permohonan injangsi. I-N-J-U-N-K-S-I, injangsi. Okey, injangsi itu injungsi. Injangsi itu dekat Mahkamah Syariah. Dah failkan perceraian dekat Mahkamah Syariah. So, permohonan injangsi pun dekat Mahkamah Syariah. Bezanya, permohonan perceraian dekat Mahkamah Rendah, injangsi dekat Mahkamah Tinggi. Anda boleh dapatkan, cuma anda kena buktikan. Mahkamah boleh keluarkan perintah injangsi. Bila mahkamah keluarkan perintah injangsi tersebut, so suami tak boleh dekat dengan diri anda dalam jarak berapa meter. Dia tak boleh kacau kat situ. Okey, sehinggalah kes perceraian anda selesai, sama ada diterima ke atau ditolak ke, yang tu isu lain. Alright, tapi isu keselamatan adalah isu yang berkaitan dengan perjalanan kes tersebut. Jadi perjalanan kes ni nak kena bagi selesai secara elok, perlu ada injangsi kalau kata ada ugutan. Alright, jadi anda boleh buat permohonan injangsi di Mahkamah Syariah, ataupun anda mungkin boleh cuba dengan saluran melalui JKM. Tapi kita prosedur untuk JKM tersebut dia bergantung kepada mereka. Cuma kalau kata JKM kata tak boleh nak proceed benda ni, so anda boleh dapatkan saluran yang seterusnya, iaitu injangsi tegahan kacau ganggu daripada Mahkamah Syariah. Alright, so far faham? Inilah kalau kata ada isu berkaitan dengan ugutan berbentuk keselamatan. Oh, saya pun hampir terkejut bila saya tengok, oh pasan, rupanya bintang saya 235 bintang. Oh, thank you so much pada siapa yang bagi bintang pada saya malam ni. Okey, itu kalau anda dapat ugutan berbentuk keselamatan. Kalau ugutan berbentuk sebarkan maruah macam mana? Kalau sekadar ugutan sahaja, right? So anda buat report polis sajalah. Okey, anda buat report polis, dan benda ni mungkin tak boleh nak ada tangkapan lagi, sebab dia berbentuk ugutan maruah lah. Hang file saja cerai, nanti aku akan sebarkan gambar ke semua tu. So yang ni ugutan berbentuk maruah begini, buat report polis saja. Okey, tapi katakanlah selepas ataupun dalam proses perceraian tu pun memang disebarkan kita punya maruah, dimalukan dan sebagainya. Belum habis kes lagi perceraian, tengah dalam proses, okay? Ataupun selepas sahaja dah habis proses pun disebarkan, dimalukan kita, bubuh dalam media sosial, so orang viralkan pula gambar kita tak bertudung dan sebagainya. Yang mana gambar tersebut adalah privasi kita. Okay? Jadi bila berlaku perkara tersebut, yang ni anda boleh buat tuntutan dekat mahkamah sivil. Okey. Jadi anda boleh minta pampasan. Iaitu buat saman fitnah kat situ. Yang ni saya punya kawan dah pernah terangkan. Okey, saya punya kawan dah pernah terangkan, iaitu peguam sivil Tuan Mukmin. Mungkin video tu anda mungkin tak nampak, tapi siapa yang nak tengok, anda boleh tengok dekat dalam YouTube saya. Okey. Cerita tentang saman fitnah. Saman fitnah ni maksudnya fitnah bukannya sekadar kita cerita benda yang tak betul je. Tapi bila kita ada niat untuk nak memalukan seseorang tu pun, dengan tujuan untuk merosakkan reputasi ataupun imej kita pun, boleh buat saman fitnah. Sebab kita nak dirosakkan maruah kita tersebut. So isu saman fitnah boleh difailkan bila kita disebarkan aib kita. Okay, cuma ada beberapa kriteria yang mungkin perlu untuk cukup supaya benda ni dapat dibuktikan di mahkamah sivil. So yang ni bukan tuntutan kat mahkamah syariah kalau kata anda dimalukan. Alright. Okay, so yang tu ugutan berbentuk maruah. Dan satu lagi ugutan yang sering diterima adalah ugutan yang berbentuk pengetahuan. Okay, ugutan yang berbentuk pengetahuan. Macam saya kata tadi, bila seorang suami ugut kata, hang tuntut cerai nanti, aku minta mahkamah perintahkan hang bayar 50,000.
100,000. Ataupun dia kata, hang tuntut cerai nanti, hak jaga anak aku akan ambil. Aku akan dapat. Harta sepencarian ni pun hang tak akan dapat. Faham tak? So, yang ni saya kategorikan sebagai isu ugutan tiada pengetahuan. Ugutan tiada pengetahuan. Sebabnya, bila seseorang suami, dia ugut kata perintahkan untuk bayar 50,000, contoh dia macam tu. Yang tu kita sebut sebagai tebus talak. Dia tak boleh dipaksa. Sebab ada setengah isteri ni, dia takut. Dia kata, tuan betul ke suami mahkamah akan perintahkan saya bayar 50,000 tu? Kalau kata fasah saya ditolak, tu tidak. 100% tidak. Relax. Sebab mahkamah tak boleh paksa macam tu. Dia nak namakan apa benda ni? Nak katakan kita sebagai pampasan sebab kita minta cerai. Tidak, perempuan. Hak seorang isteri untuk tuntut perceraian tersebut. Kalau dia rasakan ada isu yang berlaku kepada diri dia, maka dia boleh tuntut perceraian. Bahkan perceraian ni bukannya haram di sisi Islam. Saya bagi tahu ni bukan saya nak suruh bercerai. Cuma saya nak bagi tahu hukum bercerai ni dalam Islam pun dia tak sebut hukum dia haram. Haram kalau katalah tak ada isu langsung. Suami memang 100% baik, bagi nafkah sebagainya. Tak ada isu, saja-saja. Itu mungkin lah. Tapi kalau ada isu, tak dapat nafkah ke, ataupun hati memang dah tak ada hati dan perasaan ke sebagainya. So, yang tu hukum dia harus. Jadi, kalau isteri tuntut perceraian pun, kalaulah perceraian tersebut ditolak, dia tetap takkan dipaksa untuk membayar apa-apa jumlah wang. Kalau suami minta 50,000 ke 100,000 ke, berapa pun jumlah amount yang diminta tersebut, yang tu kita sebut sebagai tebus talak. Tebus talak. Tebus talak ni maksudnya satu jumlah yang suami minta sebagai bayaran untuk dilepaskan. Jadi dia bukan satu bentuk kepaksaan. Alright, dia bukan satu bentuk paksaan. Kalau anda dapat situasi begini, anda filekan fasa, suami minta 50,000, ada tak payah tinggi-tinggi sangatlah, 10,000 lah. 10,000 dia minta mas kahwin balik ke sebagainya. So yang tu kita sebut sebagai tebus talak, perempuan. Tebus talak ni dia mahkamah tak boleh paksa. Sebab tebus talak ni dia mesti datang dalam bentuk kerelaan. Kerelaan isteri tu juga dan juga kerelaan suami tu juga. Dua-dua mesti kena setuju. Kalau suami minta 10,000 pun, tapi isteri kata aku 1 sen pun aku tak mau bagi, tak boleh. Mahkamah pun tak boleh paksa. Dalam cerita tebus talak ni, dia panjang, nanti kita akan buat satu tajuk yang lain. Cuma apa saya nak boleh bagi tahu, dalam isu tebus talak ni pun dia mesti nak dapatkan persetujuan banyak benda. So kita tak boleh dipaksa macam tu sahaja. Yang tu kalau ugutan tebus talak. So mahkamah tak akan boleh paksa dan anda pun terpulang. Kalau suami kata kena bayar 50,000, anda sanggup. Duit berkepuk-kepuk. Jenis-jenis cerita boleh pijak-pijak duit ni. Aku tak tahulah. Apa je cerita dok pijak-pijak duit ni. Pelik tu. So, kalau anda boleh bayar, bayar. 10,000 ke 20,000 ke berapa yang diminta pun. So, yang tu anda boleh bayar, dia boleh dikonsider sebagai cerai secara tebus talak. So, tebus talak is salah satu bentuk perceraian. Dia tak boleh dipaksa, dia mesti dapat persetujuan. Atau dia mungkin dapat ugutan dalam bentuk anak. Sebab mostly cerita bab anak ni, perempuan, saya percaya ramai wanita yang menonton sekarang ni, dia mesti akan kata apa-apa jadi pun anak lebih diutamakan. Bab saya tak kata apa, memang ni benda yang the real things, alright. Naluri keibuan, naluri keibuan yang sangat tinggi, yang mana dia lebih rela berkorban diri dia berbanding dia dipisahkan dengan anak dia. So adalah isu-isu sebegini yang mana suami ugut, hang tuntut cerai, anak aku ambil. Walaupun anak ni tengah kecil, so dia takut. Dia takut sebab apa? Kenapa kita takut? Sebab apa wanita tu takut? Sebab dia tak tahu, dia tiada ilmu pengetahuan. Kunci kepada satu kekuatan, kekuatan kepada siapa sekalipun, bezanya kepada ilmu. Contoh kunci kepada pembukaan kota Konstantinopel.
Sultan Mehmet kan, Sultan Muhammad Al-Fatih kan, dia kan dapat tawan kota Konstantinopel tu. Okay? Dia tawan kota Konstantinopel tu bukan sekadar cerita tentang keimanan dan sebagainya, tapi cerita dia ada ilmu, dia ada akal. Okay? Dia boleh guna fikiran dia bagaimana dia nak runtuhkan kota Konstantinopel tersebut. Sebab apa? Dia ada ilmu tentang peperangan, dia ada ilmu tentang ketenteraan dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan dia berjaya. Ceritalah apa-apa pun. Okay? Beza kekuatan seseorang dan keberanian, ketakutan pun semua tu, bezanya disebabkan ilmu. So, siapa ada ilmu, dia tak akan rasa macam takut. Termasuklah kalau kata ada ugutan berkaitan dengan jagaan anak. So, kalau diugut jagaan anak tu, dia akan tahu siapa yang tuntut perceraian sekalipun, okay? Isteri tuntut cerai ke, suami tuntut cerai ke, suami tuntut cerai sebab apa, isteri tuntut cerai sebab apa sekalipun, dia tak akan ada kaitan dengan jagaan anak. Teruk macam mana pun ibu tu, mungkin sebabkan kata nusyus dan sebagainya. Sebab ada orang tanya, tuan, isteri saya ni nusyus, dia layak terdapat jagaan anak? Okay. Of course dia layak dapat jaga anak, sebab dia yang lahirkan anak, dia yang kandung anak tersebut. Faham? Jadi kita tak perlu risau kalau kata ada suami yang ugut. Aku akan ambil jagaan anak ni kalau hang tuntut cerai. Siapa tuntut cerai pun tak ada isu, perempuan, tuan-tuan dan yang menonton. Alright? Isunya berkaitan dengan jagaan anak ni adalah soal kelayakan. Dia tu isu cerita lain. Alright, jadi kalaulah anda tuntut cerai dalam keadaan anda takut kata diambil anak, jangan risau, jangan bimbang. Kelayakan kita untuk mendapat jagaan anak itu tak ada kaitan dengan siapa tuntut cerai. Okay, siapa tuntut cerai pun tak ada isu. Kalau isteri tuntut cerai pun, dia tak akan ada kaitan dengan jagaan anak. Okay, termasuklah harta sepencarian. Ada orang tanya kat saya, tuan, isteri saya ni teruk sungguh. Dia bukan takat nusyus sikit, dia teruk penuh. Teruk sungguh-sungguh lah. Curang dengan bapa lelaki. Ni ada yang cerita betul, curang dengan bapa lelaki. Tak taat kepada saya. Anak-anak pun dia abaikan dan sebagainya. Ni ada yang cerita betul macam ni. Okay? Jadi dia layak tak untuk dapat harta sepencarian? Saya kata harta sepencarian tak ada kaitan langsung dengan apa jenis perceraian. Okay, cerai fasah ke, tebus talak ke, isteri teruk macam mana sekalipun, harta sepencarian tetap akan ada hak dia tersendiri. Sebab harta sepencarian dia hanya akan ada cerita tentang sumbangan. Sumbangan tak langsung dengan sumbangan langsung. Yang ni cerita lain. So, kalau siapa tuntut cerai sekalipun, jenis perceraian ke, siapa teruk macam mana sekalipun, tak ada kaitan dengan harta sepencarian. Okay, harta sepencarian. Tambah-tambah bila melibatkan dengan wang ringgit. Wang ringgit lagi tak ada kaitan dengan jenis perceraian pun. Okay, so harta sepencarian is harta sepencarian. Alright. So far faham ni saya dah kelaskan 3 perkara. Ugutan berbentuk keselamatan, kena buat laporan polis, kena dapatkan perintah injunksi, tegahan kacau ganggu. Ugutan berbentuk menyebarkan aib maruah kita, buat laporan polis. Tapi kalau kata memang diaibkan tu, anda kena buat tuntutan saman fitnah di mahkamah sivil. Okay? Dan yang ketiga, ugutan berbentuk pengetahuan. So, ugutan berbentuk pengetahuan ni, ubatnya adalah anda kena terus belajar. Follow saya, anda boleh tengok apa sejak saya penulisan saya tu, video, live, TikTok, apa semua ni, anda follow, alright, di semua platform supaya kita tak terlepas daripada mendapat maklumat. Kalau kata tak selalu pun, at least sekali-sekala tengok pun tak ada masalah. Okay? Dan siapa yang dah follow tu, thank you so much. Ada orang dia follow setiap saya punya tempat, di Facebook, TikTok, Telegram, Instagram, semua tempat. So thank you lah kepada siapa yang dah follow semua tu. Alright, thank you. So anda boleh letakkan soalan sekarang. Saya akan tengok soalan anda dan saya akan cuba jawabkan. Tak kisahlah kalau soalan tu mungkin tak ada kaitan. Alright, saya akan cuba bantu anda untuk jawab soalan-soalan tersebut. Elok lah ni. Wah, 300 star. Thank you so much kepada semua yang bagi star dekat saya.
Wih, malam ni best lah. Dapat 300 star. Thank you. Okay, anda boleh letakkan soalan. Jadi saya tengok soalan dah. Anak saya bagi bekas roti. Saya makan sikit lah. Puan Natrah Rosli. Tuan yang segak. Bolehkah hak jagaan jatuh kepada pihak ayah? Sekiranya ayah tersebut membuat aduan di mahkamah kerana ibu tersebut melarang atau memberi pelbagai alasan untuk tidak mengizinkan ayah berjumpa dengan anak, walaupun ayah tersebut mempunyai perintah mahkamah. Okey. Bagus soalan ni berkaitan dengan jagaan anak. Bila seseorang ayah, seseorang bapa yang telah mendapat perintah, sama ada perintah jagaan ke, ataupun mungkin perintah bermalam ke, ataupun mungkin perintah melawat. Bila seorang ibu dia tak mengizinkan, walaupun telah dikeluarkan perintah berkaitan dengan jagaan ke, ataupun bermalam ke, ataupun melawat, bapa ni tak boleh akses, tak boleh nak tunaikan perintah tersebut disebabkan halangan daripada pihak ibu. Dia takkan mahkamah tukar perintah jagaan tersebut kepada siapa-siapa. Okay? Cuma dia akan berlaku cerita dia, nama dia ingkar perintah mahkamah. Alright, ingkar perintah mahkamah. So bila ingkar perintah mahkamah, apa yang boleh dilakukan oleh ayah tersebut adalah ayah ni kena buat nama dia permohonan notis tunjuk sebab. Okay, dia kena filekan satu notis tunjuk sebab yang mana mahkamah akan panggil ibu tersebut untuk tanya alasan kenapa dilarang untuk bapa tu berjumpa dengan anak ataupun menunaikan perintah yang sebagaimana mahkamah telah perintahkan. Jadi bila mahkamah tanya, kalau contoh si ibu ni bagi tahu alasan yang tak munasabah ke, dan memang dia ada halangan yang memang secara sengaja menghalang anak tersebut, maka dia boleh dianggap sebagai menghina perintah mahkamah. Jadi bila menghina perintah mahkamah, kesannya adalah dia boleh dikenakan hukuman penjara kerana penghinaan mahkamah tersebut. Okey? Terima kasih. Okey. Maizatul Munpun Ali. Suami tuduh isteri ada hubungan di alam maya hingga menimbulkan kecederaan pada isteri akibat dipukul dan ditumbuk. Suami ugut. Sekiranya bercerai, isteri tak dapat hak jagaan anak and tidak dapat jumpa anak langsung. Isteri dalam kesedihan tahap rasa nak mati. Okey. Ni masih lagi suami isteri kan. So macam ni lah, bila dapat ugutan berkaitan dengan jagaan dan sebagainya, perceraian is cerita tentang perceraian lah. So kalau kata berlaku perceraian ke ataupun dalam proses perceraian ke, ugutan berbentuk jagaan anak ni dia tak akan ada kaitan. Contoh si suami ni masukkan dalam tuntutan fasah tu, dia masuk pembelaan, dia beritahu kata dia yang menguruskan segala-galanya dalam rumah tangga, termasuk menguruskan anak, contoh. So yang tu tak ada kaitan dengan fasah. Okay, so kalau kata ada ugutan berkaitan dengan dia patutnya dapat dan sebagainya tu, so yang tu adalah isu dalam kes jagaan anak. Alright, jadi kalaulah si bapa ni, suami ni, dia ugut, dia kata dia lebih layak dapat jagaan anak, dia akan ambil anak tersebut. Yang ni dia kena filekan tuntutan jagaan anak di Mahkamah Tinggi. So dia tak boleh ugut. Termasuklah isteri ni. Kalau isteri ni pun dia bimbang kata jagaan anak ni jatuh kepada bapa, maka isteri pun boleh filekan tuntutan jagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah. Cuma syarat dia adalah mesti telah berlaku perceraian ataupun dalam proses perceraian di Mahkamah Syariah. Maksudnya kena filekan kes perceraian dulu, dah ada kes perceraian, baru boleh filekan tuntutan jagaan anak. Okay, so dalam bila dah filekan tuntutan jagaan anak, biar mahkamah decide
Senang juga. Sebab ada setengah orang dia confuse. Kalau kata berlaku cerai nanti ni, anak nak duduk dengan siapa? Yang ni nak ambil anak, yang ni pun nak jaga anak. So bila kat sini ni nak selesaikan konflik kat situ, dia selalu akan pilih orang yang boleh memutuskan perkara tersebut kan. Jadi filekan dekat mahkamah, biar mahkamah tentukan siapa yang lebih layak untuk dapat jagaan anak tersebut. Ui, panjangnya. Zahid Abbas. Okey, terkejut saya. Dia tekan tu panjang. Soalan, adakah ia satu ugutan kalau isteri minta cerai tapi suami letakkan syarat seperti berikut? Nafkah iddah dihalalkan. Okey, nafkah mut'ah dihalalkan, harta perceraian 80% suami atau isteri, jangan tiada tuntutan lain. Dan seterusnya begini, kalau isteri setuju baru suami akan melakukan talak raj'i. Dan kalau di sebaliknya, apakah yang harus suami lakukan? Dalam segi kata lain, suami tak nak bercerai dengan berkata tuan kalau jadi okey. Kata pemenangnya apa kata. Okey. Baik. Kalau syarat sebegini, yang ni bukan ugutan. Okey. Yang ni adalah kita sebut sebagai tawaran penyelesaian. Even dekat mahkamah syariah pun, mahkamah boleh meraikan, okey? Boleh meraikan tentang tawaran penyelesaian. Maksudnya, suami kata saya setuju, saya boleh ceraikan awak dengan syarat awak gugurkan tuntutan nafkah iddah mut'ah dengan nafkah tunggal. Kalau nak tuntut contoh kan, suami kata setuju, saya setuju lepaskan dengan syarat awak bayar kat saya tebus talak sebanyak begini. So yang ni kita sebut sebagai tawaran. Tawaran penyelesaian. Ugutan ni kalau biasanya dia bukan sebut tebus talak. Dia kata dia nak minta mahkamah perintahkan untuk bayar 50,000 ke 100,000 ke. Mungkin kita nampak tu bunyi macam tebus talak. Tetapi dia lebih kepada macam nak torture. Nak torture perempuan tu sebenarnya. Macam bila kita cerita tentang tebus talak, sebenarnya dia ada kaitan juga dengan kita punya mas kahwin dengan hantaran. Kalau mas kahwin dengan hantaran kita ni mungkinlah 50,000. So wajarlah kalau kata nak tuntut balik jumlah tu. Tetapi kalau katalah mas kahwin pun baru takat 1,000, hantaran pun baru 5,000, tiba-tiba saja nak bercerai 50,000. Dia punya ada dividen ke apa pula tiba-tiba berganda ni. Faham tak? So yang ni dia lebih kepada nak menganiaya. Tapi kalau yang jenis macam meletakkan syarat untuk penyelesaian ni, kita panggil tawaran penyelesaian. Jadi tawaran penyelesaian adalah satu benda yang dibolehkan. Okay? Bahkan kita pun boleh bawa berbincang tentang hak-hak selepas perceraian. Contohnya seorang suami dia kata sanggup untuk cerai dengan syarat jangan tuntut nafkah iddah, jangan tuntut mut'ah, jangan tuntut nafkah tertunggak. Okey? Boleh. Cuma satu saja. Cuma ada 3 dengan 4 ni, iaitu berkaitan dengan harta pencarian 80% suami, 20% isteri dengan hak jagaan anak. Harta pencarian dengan hak jagaan anak, okey, adalah bidang kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, kuasa hakim Mahkamah Tinggi. Jadi, kalau katalah ada tawaran penyelesaian yang berbentuk harta pencarian dengan jagaan anak, biasanya dia tak akan boleh direkodkan. Okay? Dia tak boleh nak diterima masuk dalam perintah perceraian tersebut. Sebab biasanya cerai berlaku di Mahkamah Rendah Syariah. Jadi bila bercerai di Mahkamah Rendah Syariah, dalam perintah perceraian tu hanya boleh direkodkan benda yang ada kaitan dengan kuasa hakim Mahkamah Rendah Syariah. Contohnya nafkah iddah, mut'ah dan juga nafkah tertunggak. That's why kadang-kadang ada setengah, kalau anda mungkin pernah dengar, perceraian yang mana suami setuju untuk cerai dan isteri setuju takkan tuntut tuntutan selepas perceraian yang direkodkan dalam mahkamah rendah, iaitu mut'ah, nafkah iddah dengan nafkah tunggak. Faham? Jadi kalaulah berkaitan dengan harta pencarian ni nak direkodkan juga, alright, dia mungkin boleh dimasukkan, tapi dia tak ada apa-apa makna kalau kata anda tak buat kes dekat Mahkamah Tinggi. So maksudnya kalau katalah suami setuju untuk dan isteri pun setuju berkaitan dengan harta pencarian 80%, 20% jagaan anak sebagai ini, anda kena filekan juga dekat Mahkamah Tinggi dan kes anda tu boleh selesai dengan cara untuk persetujuan di Mahkamah Tinggi berkaitan dengan harta pencarian dan berkaitan dengan jagaan anak. Sebab ini berkaitan dengan kuasa ataupun bidang kuasa hakim tu. Hakim boleh rekodkan dekat Mahkamah Rendah, Mahkamah Rendah. Hakim Mahkamah Tinggi boleh rekod Mahkamah Tinggi. Kalau katalah suami ni tak setuju juga untuk rekodkan dekat Mahkamah Rendah saja, nak rekod juga benda ni yang berkaitan dengan Mahkamah Tinggi,
Yang ni anda kena cuba, anda kena cuba mohon, okey, kena cuba mohon kepada hakim mahkamah rendah ni untuk merafakkan kes. Tapi syaratnya mesti ada dafalkan kes hartas pencarian dan dafalkan dah kes jagaan anak di mahkamah tinggi. Faham tak? So dafalkan dekat mahkamah rendah, mahkamah tinggi ni, dafalkan dekat mahkamah tinggi jagaan anak dengan hartas pencarian. So anda pun kes ke mahkamah rendah pun ada kan. Jadi anda boleh cuba untuk mohon kepada mahkamah untuk kita sebut tuntutan tu merafakkan kes. Maksudnya diangkat kes perceraian anda ni ke mahkamah tinggi untuk diselesaikan semua sekali. Hakim mahkamah tinggi dia ada kuasa penuh. Nak dengar perceraian pun boleh, nak tentukan jagaan anak pun boleh, hartas pencarian pun boleh. Okey? Bagus soalan Zaid Abbas. Thank you. Shima Abdullah, salam tuan. Gimana ya jikalau nafkah tu selalu tak cukup pahal gaji suami kerja 5,000 sebulan? Kalau anda dapat nafkah tak cukup, tak puas hati, anda boleh buat tuntutan dekat Mahkamah Rendah Syariah. Okey, tuntutlah nafkah diri. Ada orang dia tak mau tuntut perceraian, dia nak tuntut nafkah sahaja. Ya, dipersilakan untuk buat tuntutan dekat Mahkamah Rendah Syariah. Tuntutlah berapa jumlah nafkah diri yang anda layak, dan tapi kita ingatlah kena dibuktikan kepada mahkamah berapa yang anda layak dan berapa kemampuan suami. Alright. CG Jamie, terbaiklah tuan, saya dalam proses berpisah anak saya pada suami sekarang ni. Macam mana cara nak dapatkan semula anak walaupun belum ada kata putus bercerai? Sekarang saya dapat tahu dia ada hubungan dengan mama. So macam tuan, saya sangat susah nak ambil anak tersebut duduk dengan saya. Okey, bila dalam proses perpisahan, maksudnya belum lagi disahkan bercerai, jadi anda dah boleh filekan tuntutan jagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau nak tunggu kes perceraian selesai, dia mungkin mengambil masa sebab ada suami yang mungkin tak melepas dengan cara yang baik. Jadi mungkin anda nak kena proses panjang, nak bicarakan sebagainya kan. Jadi kalau nak tunggu tu, tengok-tengok anak pun dah besar. Kita pun takkan nak tunggu saja. Kalau anda buat laporan polis pun, dia tak akan boleh apa-apa sebab dia tak boleh dikira jenayah kalau kata bapa yang ambil anak tersebut. Okey, jadi apa yang boleh dilakukan adalah buat tuntutan hak jagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah. Kena filekan hak jagaan anak di Mahkamah Tinggi. Dan kalau katalah kes hak jagaan kekal tu, suami si bapa ni tak setuju ataupun suami tak setuju, dia pun nak jagaan anak juga. Jadi proses anda ni dia mungkin panjang, dia mungkin akan melalui proses perbicaraan. Jadi apa yang boleh dilakukan, filekan juga hak jagaan sementara. Okey, hak jagaan anak interim. Hak jagaan anak sementara ni dia tak akan melalui proses perbicaraan. So bila dah ada perintah, senang. Anda boleh pergi ambil, dan kalau tak boleh pergi ambil pun dia boleh mohon untuk polis escort ke dan sebagainya lah. Saya juga ada ugutan keselamatan, tapi benda itu disampaikan melalui WhatsApp. Tak kisah WhatsApp ke mulut ke. Kalau WhatsApp lagi bagus, senang, boleh tengok. Kalau WhatsApp melalui lisan ni kadang-kadang sukar lah kita nak cerita kan. Nur Faizah, macam mana kalau si suami berkata, kalau kau berani buat tuntutan cerai, aku akan buat hidup kau sengsara. Ni maksudnya keselamatan lah. Sebab kita pun tak tahu apa bentuk sengsara yang dimasukkan. Mungkin sengsara tu dalam bentuk maruah pun boleh juga. Sengsara selepas perceraian yang berbentuk keselamatan pun boleh jadi juga. So apa yang dilakukan, buat laporan polis lah. Okay. Nur Syahida Muhammad Hailan, seperti tuan katakan tadi, isteri tuntut fasah atas sebab tak mampu memberi nafkah yang isteri tuntut fasah atas sebab tak mampu memberi nafkah sepatutnya, dan suami pula minta bayaran kalau nak dilepaskan. Memang isteri kena bayar ke baru boleh cerai? Kalau isteri tak membayar macam mana? Kerana isteri tuntut cerai atas sebab dia tahu. Puan Syahidah, kan saya cakap tadi, kalau suami minta bayaran, okey, dia
boleh dipaksa. Okay? Mahkamah pun kalau dia masukkan dalam tuntutan dia, dia kata dia minta mahkamah tolak perceraian kita dan minta mahkamah keluarkan perintah supaya bayar dekat dia. Mahkamah pun tak boleh layan benda ni sebab bila cerita tentang bayaran ni di mahkamah syariah berkaitan dengan perceraian, kita dalam minded kita dah akan set dah. Suami ni sebenarnya dia nak minta tebus talak. Okay, dia nak minta bayaran sebagai jalan untuk dia lepaskan, untuk dia ceraikan isteri. Okay, jadi kalau dia minta bayaran untuk dilepaskan, isteri boleh pilih nak bayar ataupun tidak. Terpulang. Kalau isteri kata saya malaslah nak panjang-panjang cerita, nak bicara semua panjang dan sebagainya, suami pun minta RM5,000 contoh dia. Dia rasa macam tak apalah, RM5,000 ni aku boleh cari balik. So dia bayar. Boleh pilih nak bayar. Macam satu klien saya tu, bekas suami ni, dia masa nak cerai tu, dia demand. Dia minta sampai RM8,000. Padahal dia punya mas kahwin pun hutang dengan dia punya hantaran pun tak sampai RM5,000 pun. So dia ada gandaan kat situ. Wallahualam lah macam mana dia kira. Tapi dia nak. Mula-mula klien ni tak mau bagi. Tapi disebabkan dia rasa macam panjang. Sebab fasah ni nak mengambil masa perbicaraan tu take time. Mengambil masa. Kemudian PKP pula itu jadi panjang. Kemudian mahkamah pun jauh. Jadi dia kata tak apalah tuan, saya pun dah tak larat naik turun mahkamah dah. Saya berapa jumlah yang dia nak tu kita cuba bincang. Jadi saya bincang dan akhirnya dapatlah kata putus. Si isteri pun kata tak apalah tuan, duit boleh cari. So dia kata dia bagilah. So lepaslah secara tebus talak. Bila diceraikan secara tebus talak, kesannya adalah dia tak boleh rujuk-rujuk dah. Kalau nak balik, kena ada akad nikah yang baru dengan mas kahwin yang baru. The point is, kalau suami minta bayaran, anda boleh pilih nak bayar ataupun tidak. Okay? Dia tak boleh dipaksa. Mahkamah pun tak boleh paksa. Okay? Mahkamah tak boleh paksa isteri untuk bayar. So, kalau isteri tuntut cerai, fasah dan sebagainya, disebabkan suami tak bayar nafkah, so anda boleh pilih nak teruskan fasa ataupun anda nak bayar saja jumlah yang suami minta tersebut. Depends on kita. Wan Suzita, dalam tempoh perceraian tak duduk sebumbung, suami tak bagi nafkah, haramkan isteri keluar rumah. Ugut kalau nampak si isteri keluar, dia akan seret ikut dia dan akan cederakan siapa yang halang. Jadi isteri tak keluar bekerja, sedangkan isteri ada hutang yang perlu ditanggung. Boleh buat injunksi tegahan kacau ganggu? Boleh. Ya, boleh puan. Kalau kita kena keluar bekerja atas sebab kita mempunyai tanggungjawab, okay? Kita mempunyai hutang, kita mempunyai bebanan yang perlu untuk kita bayar, dan suami tak bayar pun benda tersebut, maka kita dibenarkan untuk keluar bekerja. Okay? Kita boleh keluar untuk bekerja. Dan suami tak bagi nafkah, nafkah pun, bab makan minum pun, kalau kata suami tak bagi, kita nak kena kerja untuk cari duit makan untuk diri kita. Jadi kalau ada ugutan sebegini, tak boleh nak kerja dan sebagainya, anda pun kena boleh filekan injunksi. Cuma syarat nak filekan injunksi ni adalah mesti ada tuntutan perceraian. Tu je syarat dia. Dalam tempoh perceraian, maksudnya dah filekan perceraian. Kalau belum filekan perceraian, tak boleh lagi filekan injunksi. So kena filekan perceraian dulu, fasah contohnya. So, proses nak fasah ni kan panjang. Anda boleh buat permohonan injunksi tegahan kacau ganggu. Okey. Hafizi Rahman, berkelakuan keji biasa, apa hukuman jika disabitkan dengan kesalahan? Yang ni terlalu umum sangat. Berkelakuan keji untuk kes apa? Kalau untuk kes jenayah, dalam kes jenayah syariah, okay? Dalam kes jenayah syariah, berkelakuan keji ni banyak. Macam-macam. Bila bercerita tentang kelakuan, ada muncikari pun ada khalwat pun ada liwat pun ada. So banyak. Kena tengok juga, sebab cerita berkelakuan keji ni, dia ada banyak sangat tafsiran dia. So kita kena perincikan
Apa isu sebenarnya? Okey, muncikari apa biasa dengar tak? Siapa biasa dengar? Siapa first time dengar perkataan muncikari? Ada setengah enactment jenayah syariah dia ada tulis satu kesalahan yang disebut sebagai muncikari. Dulu saya belajar pun saya pun kata benda apa muncikari ni? Rupanya baru tahu. Muncikari iaitu bapa ayam. Tahu bapa ayam? Muncikari, muncikari, muncikari. Bapa ayam. Macam mana lah perkataan muncikari tu? Zahid Abbas, adakah cerai hakam, fasa atau khuluk isteri berhak mendapat iddah atau mut'ah? Okey. Cerai secara hakam, fasa ataupun khuluk, nafkah iddah tidak ada. Nafkah iddah hanya untuk isteri yang diceraikan dengan talak raj'i. Okey, talak raj'i ini iaitu talak kali pertama ataupun talak satu dan juga talak dua. Okey, yang mana suami masih boleh lagi merujuk isteri dia tu, dan isteri dalam tempoh iddah raj'i, maka suami kena provide, kena beri nafkah iddah. Okey, untuk mut'ah, cerai secara hakam tak dapat mut'ah, cerai secara khuluk pun mungkin tak dapat mut'ah, dan cuma cerai fasah ni, fasah kena tengok kepada alasan. Apa alasan fasah tersebut? Okey, alasan fasah. Alasan fasah kalau disebabkan kesalahan suami. Contoh dia suami pukul. Okay, suami pukul isteri. So, isteri filekan fasah. So, berjaya dibuktikan mahkamah. Mahkamah sabitkan fasah tersebut. Jadi, yang tu sebab kesilapan suami. Maka, yang tu masih boleh lagi tuntut mut'ah. Okay, sagu hati selepas perceraian. Kena tengok fasah tu atas kesalahan siapa. Cuma untuk khuluk ataupun tebus talak ni, banyak pandangan menceritakan yang isteri yang cerai secara tebus talak tak layak untuk tuntut mut'ah. Ya, cuma hakam memang pasti memang tak dapat mut'ah tersebut. Okey, Nurul Hidayah. Macam mana kalau suami nak jaga anak ikut mingguan 2 minggu, tapi untuk first minggu 2 minggu utama anak dengan dia tiba-tiba sakit sebab lelah. Jadi boleh ke kalau majlis suluh tu kita ubah sedikit tuntutan anak? Okey. Sebab sekarang ni si ibu lebih karam menjaga kebajikan. Puan Hidayah cerita panjang-panjang macam ni pun tapi saya tengok poin yang penting tu kat satu je, majlis suluh. So maksudnya tuntutan hak jagaan anak puan ni yang difailkan ni masih dalam proses suluh. Kita kena tahu dulu, suluh ni tujuan dia untuk apa? Suluh ni adalah penyelesaian tanpa perbicaraan. Okey. Maksudnya orang tengah yang disebut sebagai pegawai suluh ni dia berunding, berunding dengan pihak plaintiff dan juga pihak defendant untuk cari jalan penyelesaian tanpa melalui proses perbicaraan. Tapi pokok pangkalnya yang paling pentingnya adalah penyelesaian tu dapat persetujuan ataupun tidak. Kalau puan terangkan, saya nak macam ni, kalau si bekas suami ni dia setuju, maka settle lah suluh tersebut. Tapi kalau tak dapat persetujuan, yang ibu nak macam ni, si bapa nak macam ni. Si bapa tak setuju, si ibu pun tak setuju. Jadi bila tak dapat persetujuan, suluh tak akan berjaya. Pastinya suluh tak akan berjaya, puan-puan. Okay, suluh ni dia memang hanya akan record kita punya persetujuan. Kalau dua-dua setuju, nak jaga macam ni sebulan, yang ni pun nak jaga sebulan, setuju, dua-dua tak ada masalah sebagainya. Perjanjian suluh tu dia akan dibawa ke hadapan hakim Mahkamah Tinggi tersebut, dan hakim akan endorse ataupun akan sahkan sebagai satu perintah persetujuan. So tugas suluh ni adalah untuk berbincang. Tapi kalau suluh ni tak berjaya, yang ni nak minta macam ni, yang ni nak minta macam ni, yang ni tak setuju, the key is bila tak dapat persetujuan, suluh tu dikira gagal. Bila dikira gagal, kes anda akan melalui proses perbicaraan di hadapan hakim Mahkamah Tinggi Syariah. So bila hakim yang
bicara tu dengar, dia hanya akan putuskan ikut ijtihad dia. Okey, ikut keputusan dia, yang mana kita kena akur. Hak jagaan macam mana, hak melawat macam mana, hari raya macam mana, semua tu dia bergantung kepada perbicaraan tersebut. Clear so suluh ni kita tak payah cakap lah nak minta macam mana sebagainya. Kalau kata pihak defender setuju, maka selesailah suluh tersebut. Suluh pun tak boleh paksa-paksa. Paksa maksudnya kena ikut ni, kena ikut juga. Tak boleh. Suluh hanya boleh bagi jalan saja. Okey, Syairani Ibrahim. Salam tuan, Waalaikumsalam. Macam kawan-kawan menjadi batu api dan jadi porak-peranda rumah tangga, bolehkah kita failkan saman kepada mereka? Okey. Dalam undang-undang keluarga Islam, kata salah saya, dia ada satu kesalahan yang disebut sebagai kacau ganggu rumah tangga, kacau ganggu rumah tangga. Ataupun ada setengah tu dalam enactment jenayah. Dia adalah sebut sebagai orang yang kacau ganggu lah. Menjadi orang batu api ke, porak-peranda ke, kacau ganggu rumah tangga. Alright, mostly cerita tentang kacau ganggu ni, orang selalu tanya tentang kacau isteri ke kan, dia menjadi orang ketiga kan dan sebagainya. Jadi kalau ada yang batu api ke, ada orang yang cuba untuk menjadi porak-peranda ni semua, yang ni adalah kuasa kepada pejabat agama. Kuasa kepada pejabat agama untuk ambil tindakan susulan. Kita tak boleh failkan apa-apa saman. Failkan apa-apa saman dalam kes mahkamah syariah untuk kes kacau ganggu sebegini, iaitu menjadi batu api ke, jadi pak sorak ke sebagainya. Yang tu semua bukan kuasa kepada pihak menuntut. Yang ni semua adalah kuasa kepada pejabat agama, yang mana apa yang kita boleh lakukan adalah kita hanya boleh membuat aduan kepada pejabat agama, dan selebihnya tindakan selanjutnya adalah kepada pejabat agama untuk siasat perkara tersebut. Kalau ada kes, maksudnya ada point lah untuk dia dianggap sebagai satu jenayah, maka benda ni dia akan dibawa kepada pendakwa. Pendakwa yang akan buka kes. Tapi kalau tidak ada, maka tidak adalah kes tersebut. Cuma kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita tak boleh failkan saman apa-apalah dalam kes mahkamah syariah untuk orang yang menjadi batu api. Yang kita rasa dia menjadi macam menjadi orang yang memporak-perandakan dan sebagainya. So kita apa yang boleh lakukan, buat laporan kepada pejabat agama sahaja. Cik Cawan Piring. Salam tuan, Waalaikumsalam. Suami telah bertaklik. Jika keluar dari rumah, maka jatuh talak 3 dan tiada tuntutan lain selain nafkah anak. Ada sambungan ke? Apakah hilang hak selepas cerai isteri setelah keluar? Taklik hanya boleh kaitan dengan talak sahaja. Kalau kaitan dengan nafkah anak ke, jagaan anak ke, taklik benda lain kan, maksudnya hang keluar daripada ni, jatuh talak 3 dan hang tak boleh tuntut apa-apa. Tak boleh. Yang hanya ada kaitan dengan benda ni adalah talak 3 sahaja. Nafkah anak, hak anak, tak ada kaitan. Kita tak boleh kata tak boleh tuntut, sebab hak anak tetap hak anak. Jagaan anak pun kita masih boleh tuntut, sebab ibu tetap ada hak, bapa pun ada hak dia. Jadi kita tak boleh letak taklik begitu. Taklik kalau berkaitan dengan talak, dia hanya ada kaitan dengan talak sahaja. So tak hilang hak seorang bekas isteri selepas perceraian kalau disebabkan taklik sebegitu. Melainkan isteri sendiri berjanji. Isteri sendiri berjanji, kata, kalau awak ceraikan saya tak akan tuntut apa-apa. So buatlah perjanjian. Masuk dalam perintah, rekod kan. Masuk dalam depan hakim, rekod, kata saya tak akan tuntut dekat suami saya tuntutan apa-apa. So kita sendiri. Tapi pastinya kalau berkaitan dengan nafkah anak, kita tak boleh kata macam tu. Saya tak akan tuntut nafkah anak kalau kata suami saya ceraikan. Tak boleh. Sebab nafkah anak bukan kita. Nafkah anak tu hak anak. Kita tuntut ni pun bagi pihak anak sahaja. Faham?
Nur Ashikin Muhammad Rusli. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Isteri dalam proses fasah, anak berada dengan suami. Isteri boleh mohon interim hadanah tak? Boleh. Jika boleh mohon dan suami tetap tak beri anak tersebut, apa tindakan yang boleh isteri ambil? Bila seorang isteri yang dah dapatkan perintah interim dan dalam perintah interim tersebut mahkamah perintahkan yang ibu diberikan hak jagaan anak sementara. Okay, jadi bila suami tak ikut juga benda tu, maka apa yang boleh dilakukan adalah kena buat notis tunjuk sebab tersebut. Okay, dia boleh dikira sebagai penghinaan kepada perintah mahkamah. Mahkamah dah keluarkan perintah tapi dia tak ikut. Bila tak ikut tu, yang itulah dikira sebagai penghinaan perintah mahkamah. Okay. Yang pastinya kena dapatkan dulu perintah interim tu. Once perintah interim tu dah dikeluarkan, beri pada bekas suami bukan bekas suami, suami kan belum lagi bercerai, tak selesai lagi. Bagi kat suami tak bagi juga anak tersebut, dia boleh dianggap sebagai menghina perintah mahkamah. Cuma kita kena buat tuntutan namanya notis tunjuk sebab. Mahkamah akan panggil si bapa tersebut. Kenapa tak mau ikut ni? Mahkamah dah bagi dah perintah. Ikut perintah tu. Dia kata, saya tak akan bagi sehingga kes cerai selesai. So dia boleh dianggap menghina perintah mahkamah. Aziah Matisa. Salam Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Bagaimanakah proses untuk seorang suami cerai secara baik? Seksyen 47. Apakah boleh tanpa kehadiran isteri? Kerana isteri tak nak berjumpa lagi dengan suami. Isteri dah keluar rumah, tinggal di rumah baru atas nama isteri. Suami masih tinggal di rumah sewa lama. Mohon pencerahan Tuan Fahmi. Okey. Perceraian Seksyen 47 ni, dia boleh suami filekan, dia boleh isteri filekan. Biasanya isteri filekan. So, suami datang, suami ceraikan. Ada juga keadaan yang mana suami filekan. Okay? Suami filekan, isteri datang, isteri dengar je lah lafaz cerai tersebut. Sebab perceraian secara baik adalah perceraian secara Seksyen 47 di hadapan hakim. Tak kisah siapa yang filekan perceraian. Tetapi ada keadaan yang mana biasanya selalu berlaku suami tak mau cerai. Kan isteri filekan cerai tapi suami yang enggan cerai. Jadi bila suami yang enggan cerai, yang ni problem untuk isteri. Okey, yang mana dia mungkin nak kena pergi kepada proses jawatan kuasa berdamai, mungkin proses kepada hakam ataupun mahkamah akan nasihatkan buat tuntutan fasah. Okey. Tapi ada setengah juga keadaan yang mana suami filekan cerai tapi isteri tak nak cerai. Yang ni rare juga sebenarnya. Okay, rare lah. Saya boleh kata rare sebab ada kebanyakan yang selalu kita dengar, dah suami nak cerai, isteri pun nak kata apa, dia pun reda je lah. Jadi, tapi ada juga isteri yang tak mau ceraikan, tapi suami sungguh-sungguh nak cerai. Ada dua keadaan. Ada keadaan yang pertama, yang mana mahkamah akan tetap benarkan. Mahkamah akan tetap bagi kebenaran kepada suami untuk lafaz cerai tersebut. Okay, mahkamah bagi kebenaran kepada suami untuk lafazkan cerai tersebut. Sebabnya, kuasa talak ada pada suami. Okay, ada pada suami. Jadi, apalah hak mahkamah untuk nak halang kalau suami nak lafazkan cerai juga. Sebab, hak dia memang hak suami. Dia nak ceraikan tersebut. Kalau dia tak bagi macam tu, takut nanti ni dia lafaz cerai dekat luar mahkamah. Jadi, anaya pula suami ni sebab dah lah lafaz cerai, nak minta cerai secara baik tak dibenarkan. Bila lafaz cerai dekat luar mahkamah nanti ni kena denda pula. Jadi ada keadaan yang pertama, mahkamah tetap akan teruskan membenarkan lafaz perceraian tersebut tanpa kehadiran suami, tanpa kehadiran isteri. Sama ada isteri setuju ke tak setuju ke, mahkamah tetap akan benarkan. Sorry. Minum je. Okey, sorry. Keadaan yang kedua, bila suami nak cerai tapi isteri tak mau cerai ataupun isteri tak datang, mahkamah akan tolak pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Sebab dalam Seksyen 47, dalam Seksyen 47 Enactment Keluarga Islam, dia sebut jika satu pihak tak setuju, enggan setuju
untuk perceraian, maka mahkamah boleh mengarahkan untuk pihak-pihak pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Maksudnya dia akan dilantik satu orang yang mana untuk menjadi orang tengah supaya ada perbincangan. Okay. So, jawatan kuasa pendamai. So, kalau kata jawatan kuasa pendamai tak selesai, dia akan tolak pergi kepada hakam pula. So, proses panjang sikit. Ada keadaan yang mahkamah akan arahkan begini. So, dia bergantung kepada hakim. So, antara dua keadaan ni. Kalau kata mahkamah benarkan untuk suami lafaz cerai juga, maka mahkamah akan benarkan. Tapi kalau kata mahkamah kata saya tak boleh macam tu, saya nak kena bagi pada jawatan kuasa pendamai, so mahkamah akan tolak pergi pada jawatan kuasa pendamai. Faizah Keria, bolehkah saya nak tuntut nafkah untuk anak saya? Anak saya dah 15 tahun. Bekas suami tak pernah bagi nafkah. Boleh. Okey, umur 15 tahun masih lagi layak untuk si ibu tuntut nafkah bagi pihak anak. Sebab dia masih lagi belum mencapai umur yang dibenarkan untuk dia tuntut diri dia sendiri. Kalau anak dah mencapai umur 18 tahun, okey, 18 tahun, maka dia kena tuntut untuk diri dia sendiri. Dia tak boleh wakil-wakil dah. Kalau umur 15 tahun, walaupun dia sekolah menengah, tapi dia masih lagi belum layak untuk tuntut bagi diri dia sendiri. So, ibu boleh buat tuntutan nafkah anak bagi pihak anak dia tu saja. Cuma untuk siapa-siapa yang dah 18 tahun ke atas, dia masih lagi belajar, dia perlukan nafkah daripada bapaknya tak tanggung, jadi anda boleh buat tuntutan nafkah diri di mahkamah syariah. Saya biasa ada satu kes begitu, yang mana anak buat tuntutan nafkah kepada bapaknya. Sebab bapak ni culas kan, jadi tuntut biar mahkamah perintahkan. Fauziana Deni, salam tuan. Waalaikumsalam. Adik dan Deni ke Dini? D-E-N-E. Saya sebut Dini lah Salam tuan. Waalaikumsalam. Adik dan suami sering bergaduh dan adik ipar sering melafazkan cerai kepada adik. Dah lebih 3 kali tapi tidak dilaporkan. Dan mereka kembali bersama. Apa perlu saya buat sebagai seorang kakak kerana wali kami telah tiada dan saya tak ingin bersubahat. Astaghfirullahalazim. Bagus kalau kata kita dah tegur. Cuma yang lebih tepatnya adalah bukan setakat tegur, tapi kita kena ambil tindakan yang lebih keras sikit. Itu mungkin kita kena panggil adik-beradik lain ke semua tu. Kena paksa. Sebab apa? Memang betul, kalau pihak-pihak ni bercerai dekat rumah, buat masing-masing ikut suka, nak rujuk berapa kali, cerai berapa kali pun, pejabat agama, siapa pun mungkin tak tahu. Okay? Memang urusan cerai ni adalah urusan antara kita dengan Allah. Kalau berlaku dalam rumah, siapa pun tak tahu. Kalau kita tak ada tanggungjawab, tak ada amanah pada diri kita, kita tak buat pengesahan semua tu, memang hubungan kita dengan Allah saja. Allah saja yang tahu apa rahsia-rahsia kita. Okay? Kalau dah lebih daripada 3 kali tak buat pengesahan sebegini, dan pastinya lafaz tersebut memang lafaz yang jelas, lafaz yang memang kita sukar untuk nak kata benda tu tak sabit. Mungkin kita tak boleh kata benda tu sabit sah ataupun tidak sebab kita bukan hakim. Tapi apa yang kita boleh tahu, kalau lafaz tu memang dengar jelas. Kita dengar kata suami kita, aku ceraikan hang dengan talak. Aku ceraikan hang ke, aku ceraikan hang talak 1 ke, aku cerai. Tak kisahlah. Okay? I divorce ke apa semua tu. Kalau dah banyak kali tapi tak pernah pun pergi buat rujuk, tak pernah pun pergi mahkamah syariah untuk buat pengesahan. Okey. Kalau dah lebih daripada 3 kali ni, dibimbangi kehidupan kita tu, yang kita masih duduk bersama tu, kita boleh dikira sebagai berdosa besar. Kita boleh dikira sebagai berzina kalau kita ada hubungan suami isteri, ada hubungan seksual.
Di sisi undang-undang, dekat dalam rekod mungkin kita tertera. Okey, tertera dekat rekod pejabat agama kita suami isteri. Tapi dari sudut kita dengan Allah SWT, yang tu kita sendiri tahu. Hubungan yang kalau dah lafaz tu talak 3 dan sebagainya, lebih daripada 3 kali ni, kita tahu kita mungkin dah kita kategori sebagai talak bain kubra. Yang mana kita tak boleh dah lagi rujuk-rujuk ni. Tak boleh dah nak nikah semula, melainkan isteri ni kena kahwin dengan laki lain, bersetubuh dengan laki lain, beriddah dulu 3 kali suci, baru boleh nikah semula. Yang ni lah bebanan kepada kita yang mengetahui. Jadi kalaulah kita tak mampu nak buat benda ni, kan ada satu hadis kata, kalau kita mampu untuk tangani satu maksiat tu, satu kesalahan tu, menggunakan tangan kita, maksudnya kuasa kita, gunakan kuasa kita. Kalau kita tak mampu gunakan kuasa, Nabi kata, gunalah lidah kita. Lidah kita, maksudnya kita kena tegur, beri nasihat. Sama nasihat secara lembut ke, ataupun secara kasar ke, ikutlah. Yang penting kita kena tegas. Kalau kita rasa macam aku dah tangan pun tak boleh nak guna, lidah pun aku dah cakap, kita tak mampu nak buat apa-apa, maka apa yang kita boleh lakukan adalah membenci benda tu dengan hati. Tu adalah selemah-lemah iman. Okey, maksudnya kita kena pisah, kena asingkan diri benda ni. Kita macam tak boleh nak terima depan ni, kita tak boleh nak kata benda ni betul dah. So apa yang kita boleh lakukan adalah kita membenci benda tu saja. Sebab kita dah habis teruk dah kita buat. Sebab kita tak boleh nak paksa orang ni nak buat pengesahan ataupun dia. Sebab nanti ni mungkin dia kata, kami tak cerai, kami tak ada apa lepas cerai dan sebagainya. Sebab kita bukan boleh buat tuntutan pengesahan lepas cerai bagi pihak orang lain. Hanya suami dengan isteri tu saja boleh buat permohonan pengesahan tersebut. Okey? Tu je lah apa yang kita boleh lakukan. Kalau kita tak mau bersubahat, kita tegur. Kalau kita tak boleh guna tangan, tak boleh nak buat apa-apa, tegur guna lidah. Kalau tak boleh juga, bencilah dengan hati. Thank you Suyati bagi saya 75 star. Seronoknya malam ni. Tuan boleh tak upload video-video Tuan di YouTube? Saya minat di YouTube semua tengok. Saya tengok macam ada kurang. Terima kasih. Oh ya ke? Saya dah upload semua dekat YouTube. Saya punya marketing assistant saya tu, video assistant saya tu, dia memang upload semua video-video saya dekat YouTube. Cuma masa yang menyanyi-menyanyi semua tu tak ada, dia potong. Ada, insyaAllah ada. Semua daripada tahun lepas sampai ke tahun ni. Zuraini Mazin, Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih sempat. Okey, Syairani Ibrahim, jika taklik melalui WhatsApp tapi niat kita lain tapi isteri fikir, adakah jatuh talak? Okey, lafaz cerai melalui WhatsApp dia bergantung kepada niat suami. So tak kisahlah kalau isteri rasa macam lain ke apa pun, yang penting niat suami tu macam mana. Sebab lafaz melalui WhatsApp dia dikira sebagai lafaz cerai kinayah. So kalau kinayah ni bergantung kepada niat kita. Kalau niat kita kata kita tak ceraikan, maka tak boleh ceraikan. Dia tak boleh nak jatuhkan. Hakim akan berpegang kepada perkara tersebut. Berpegang kepada niat suami itu. Wan Suzita, dalam proses ceraikan boleh ke buat tuntutan injunksi tu tuan? Boleh. Boleh. Injunksi ni diberikan disebabkan keselamatan. Okay? Kalau kita ada terancam sesuatu berkaitan dengan nyawa, keselamatan kita, kita boleh filekan injunksi. Sebab masa cerai hakam pun kita tak mustahil akan berlaku ugutan, berlaku perkara-perkara yang boleh mengakibatkan kepada nyawa kita terancam kan. Jadi tak ada masalah kalau kita nak filekan injunksi tu. CG Jamie send 55 star. Thank you CG Jamie. Seronoknya malam ni aku dapat 50 star. 524 star dah. Thank you. Ya Allah, saya bersyukur sangat-sangat malam ni. Thank you. Ni rasa macam lebih semangat nanti ni. Mungkin jawapan saya ni semua seronok kat hampa kot no. Boleh faham kot kan. Okay. Hari ni keluarga kami pergi jumpa Tok Kadi. Oh, okey. Tok Kadi nak menikah ke? Okey. Surian Nur Batrisha.
Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak buat tuntutan nafkah anak. Dah setahun dah culas nafkah anak 4. Dia kata kena tunggu dia dapat duit berhenti askar baru dia nak bayar semua. Tapi kerja malas. Macam mana saya nak buat untuk dia bagi duit bulan-bulan untuk anak? Kalau 3 bulan sekali bagi 20 memang tak cukup. Okey. Cerita tentang nafkah anak ni, kalau kita tak dapat, kita kena buat tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah, puan. Okey, puan kena buat tuntutan dekat mahkamah syariah. Nama tuntutan tu adalah nafkah anak. So, akan ada isu berkaitan dengan tuntutan kita, iaitu kita tuntut jumlah macam tu, tapi nanti kita nak kena buktikan juga tentang kemampuan. But apa yang saya boleh bagi tahu, setiap tuntutan mahkamah mesti akan jatuhkan juga perintah untuk suami membayar nafkah bulanan dan juga nafkah tahunan. Mahkamah tak boleh tolak. Okay, mahkamah tak boleh kata disebabkan suami ni mungkin kerja tak cukup sebagainya, so mahkamah tolak nafkah anak. Tak boleh. Nafkah anak adalah satu kewajipan. Okay, nafkah anak satu kewajipan. Kita kahwin, pandai buat anak, maka kita kena pandai tanggung nafkah anak juga. Jadi bila dia menjadi satu kewajipan, maka kita tak boleh nak tolak-tolak dah. Tak boleh nak kata excuse lah sebab aku tak boleh sebagainya. Tak boleh. Kalau kita tak boleh, dia akan menjadi tanggungjawab kepada lelaki lain, iaitu datuk pula kepada dia beradik dan sebagainya. Tapi kalau masih ada lagi si bapak tu masih ada, maka si bapak tu kena tanggung nafkah anak tersebut. Okey. So, jadi kalau kata tak dapat nafkah anak yang konsisten, okay? Tak kadang-kadang masuk, kadang-kadang dapat, kadang-kadang bagi tak cukup, kadang-kadang tak dapat langsung. Jadi macam ni kita buat tuntutan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah. Okay? Puan boleh filekan tuntutan nafkah anak untuk dapatkan perintah konsistensi kepada bapa tu untuk beri nafkah anak. Okay? Sama ada, secara tahunan dan juga secara bulanan. Tahunan tu meliputi dengan perbelanjaan awal persekolahan dengan hari raya. Okey, sebab kita tuntut ni bukan bagi pihak kita tapi bagi pihak anak. Okey, anak tu nak membesar kena dengan nafkah. Jadi nafkah tu adalah tanggungjawab kepada bapa, bukan tanggungjawab kepada ibu tersebut. Okey. Biar mahkamah yang perintahkan, senang. Keluarga adik saya tidak boleh lagi rujuk balik. Okey. Okey, saya nak habis sikit lagi Dalam 5 minit lagi saya ambil last soalan. Abdul Rahman, tiada tanggapan tapi punya bukti rakaman saya menunjukkan seorang itu berdua-duaan dengan pasangannya. Itu dah dikira berkhaluat ke? Boleh jatuhkan hukuman ke? Kalau bersalah apa hukumannya tuan? Okey. Cerita tentang khaluat ni, okey. Khaluat ni kalau dalam enakmen jenayah Islam, okey, dia adalah satu bentuk kesalahan yang melibatkan kepada seorang lelaki atau beberapa orang lelaki dengan seorang perempuan atau beberapa orang perempuan dalam satu tempat yang tertutup. Okay. Tertutup, apa benda yang boleh mendatangkan syak. Macam itulah. Saya nak tengok benda tu susah sikit lah. The point is, cerita tentang khaluat ni, dia tak cukup dengan video. Dia mesti kena ada tangkapan. Okay, tangkapan. Maksudnya, bila kita dapat tahu kata satu pasangan ni mungkin berkhaluat, duduk dalam rumah berdua-duaan tanpa ada hubungan ikatan persaudaraan ke, ataupun tanpa ada hubungan kita panggil mahram, okey, kat situ, maka kita kena laporkan kepada orang yang berhak, orang yang boleh membuat tangkapan. Siapa? Polis dan juga penguatkuasa. Okey, penguatkuasa. Dan juga ada setengah tu boleh dilaporkan kepada imam, okay? Imam kawasan tersebut, imam masjid kawasan tersebut. Macam di Kedah, pihak berkuasa agama ni memberikan tauliah juga kepada imam untuk membuat tangkapan. Cuma yang pastinya mesti kena ada tangkapan. Saya kalau nak cerita tentang jenayah ni, dia ada prosedur dia. Okay? Dia ada prosedur yang panjang. Saya pun ada satu kes jenayah yang saya pernah lawan. Okay, tapi saya tak mau ceritalah sangat benda tu. Sebab saya lebih kepada cerita kekeluargaan ni kan. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu, bila kita tahu ada berlaku jenayah, dia tak cukup sekadar kita bawa bukti video semua tu, pergi tunjuk dekat pejabat agama, kena tangkap depa ni sebab depa berkhaluat.
Tak boleh macam tu. Dia mesti kena ada tangkapan. Okay, dia orang kena pergi serbu, tangkap, okay, bawa siasat, ada siasatan, kemudian ada jaminan dan sebagainya. Dilepaskan, dia pun akan dipanggil untuk pertuduhan. Okay, sama macam apa-apa kes, even kes polis pun, macam kes mencuri dan sebagainya pun, dia orang pun akan tangkap juga kan, tangkap pihak yang bersalah tu. So sama, kalau dalam cerita tentang khaluat ni, dia mesti ditangkap. Tapi kalau apa tugas kita pun, kita hanya boleh pergi laporkan saja kepada penguatkuasa agama. So penguatkuasa agama ni, dia yang akan ambil tindakan selanjutnya, apa yang dia nak lakukan. Sama ada dia orang nak pergi tangkap pula lepas tu ke, ataupun dia orang nak dia orang tunggu kata mungkin kalau ada laku seterusnya lah kot. Okay, jenayah ni begitulah, dia complicated bab prosedur tu sikit. Nazrul Afizi, tuan boleh saya tanya tak? Boleh. Seorang isteri tinggalkan rumah, pindah rumah lain tanpa izin suami isteri selama 1 tahun. Dan suami lafaz cerai talak 3. Jatuh talak 3 atau talak 1 bila failkan cerai? Oh, okay. Alright. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i tadi kan, kalau suami sebut aku ceraikan hang dengan talak 3 secara jelas macam tu, dia boleh dijatuhkan dengan talak 3 sekaligus. Okay, boleh direkodkan talak 3 sekaligus. So jatuh talak 3. Tapi kalau macam dekat Perlis, saya cerita kat Perlis, negeri yang saya praktis je lah. Kalau dekat Kedah, Pulau Pinang, suami lapan talak 3, dia akan jatuh talak 3 walaupun itu kali pertama. Tapi kalau di Perlis, lafaz sebut talak 1000 sekalipun, kalau itu kali pertama, dia akan jatuh talak 1. Okey. Kenapa beza-beza macam tu? Yang ni tak ada masalah sebab yang ni adalah perbezaan pandangan. Pandangan yang tidaklah bersalahan dengan syariat. Kenapa diterima talak 3 sekaligus macam tu? Mengambil pendekatan dalam mazhab Syafi'i pun, mengambil pendekatan daripada ijtihad Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab dulu, masa zaman pemerintahan dia, disebabkan ramai suami yang lafaz cerai talak 3 sekaligus, talak macam-macam, banyak kali talak sebagainya tu. Jadi Umar kata, kalau lafaz talak 3, dia akan jatuh talak 3 sekaligus. Benda ni pun tak ada khilaf dan benda ni diterima sebagai satu hukum. Okay. Tapi kalau kata yang lafaz talak 3 jatuh juga talak 1 tu kalau kali pertama, sebab mengambil kira dengan sunnah Nabi. Ada satu kes tu yang mana ada orang mengadu tentang lafaz talak, banyak lafaz talak 1000 berapalah, banyaklah talak seumpama bintang langit semua tu. Jadi Nabi kata baliklah kamu dan itu pulanglah kamu sebagai suami isteri kalau kamu niat untuk rujuk. Mahkamah Nabi kata jadi jatuh sebagai talak 1 sahaja. Okey. Saya ambil soalan yang terakhir, okey. Saya pun dah letih dah dia. Jam pun dah menunjukkan 10.35 dah. Saya ambil soalan yang terakhir daripada Puan Nora Noraini. Alright. Yang lain tu saya minta maaf. Siapa yang ada soalan, kalau nak tanya secara live, tunggu hari Rabu pula nanti. Kalau saya yang tanggung dia selama 5 tahun, dia pun dah bersedia nak lepaskan saya, macam mana nak mohon pencerai cara baik? Cerai cara baik, Puan kena filekan permohonan cerai Seksyen 47 di Mahkamah Syariah. Pergilah Mahkamah Syariah, Mahkamah Rendah Syariah yang Puan duduk dekat situ. Duduk kat mana? Contoh duduk dekat Sungai Petani ni. So pergi kat Mahkamah Rendah Syariah Kuala Muda. Okey, Mahkamah Rendah untuk filekan permohonan perceraian Seksyen 47. Itu saja. Alright, nanti mahkamah akan bagi saman pada suami ataupun kita boleh maklum pada suami dapat tarikh sekian. Dan kita mai datang mahkamah dua-dua orang. Cuma syarat dia pastikan masa kita dapat tarikh tu kita dalam keadaan yang suci, bukan haid. Kita kena dalam keadaan yang suci. Okey, yang keduanya tidak ada persetubuhan dalam tempoh yang terdekat. Dalam tempoh nak naik tarikh tu tidak berlaku persetubuhan. Alright, kalau tidak nanti ni mahkamah akan suruh balik dulu. Balik kena dapat tarikh yang lain. Dan itu saja. Okey. Alright, itu saja pada malam ni. Thank you so much kepada anda semua yang sudi menonton live saya pada malam ni, bercerita mengenai dengan ugutan, okey, ugutan bagi seorang isteri yang nak tuntut perceraian. Jadi apa yang perlu dilakukan? Alright. Saya harap semua faham malam ni.
apa yang telah saya terangkan, dan mudah-mudahan benda ni boleh beri pencerahan kepada anda semua, dan setiap soalan-soalan yang ditanyakan ni pun dapatlah memberi perkongsian kepada anda semua yang sudi untuk menonton malam ni. Right, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe dekat YouTube, join saya punya Telegram channel, Fahmi Ramli channel. Apa lagi? Banyaklah tempat anda boleh tengok lah kat mana-mana pun. Buka kat Twitter pun ada. Twitter saya jarang sikit sebab saya banyak tengok politik kat Twitter ni. Twitter cepat kalau buat politik ni. Kurang kan. Tapi macam tu je lah. Twitter tak best sangat. Tapi saya kat Instagram ada, dekat Telegram ada, dekat YouTube ada, dekat TikTok pun ada. Kat TikTok pun tulis je Tuan Fahmi Ramli. Kat situ setiap perkongsian berkaitan dengan video TikTok tu semua ada cerita. Ada cerita tersendiri. Dan ada juga video tu semua dekat dalam page kita ini. Alright. Siapa yang perlukan macam consultation private dengan saya, anda boleh PM, anda boleh perkenalkan diri sebagainya tu. Cuma dia takkan di-reply pada malam ni ataupun esok. Esok masih hari Sabtu. Benda ni semua akan di-reply pada hari Ahad oleh legal assistant saya sendiri. Legal assistant saya yang akan bantu untuk siapa yang nak lebih lanjut, nak dapatkan khidmat ke dan sebagainya. So yang tu semua akan dibantu oleh legal assistant saya. Saya kena be professional bab ni. Cuma pada ketika live ni adalah peluang untuk anda bertanyakan soalan. Kalau sekadar nak tanya soalan, insya-Allah saya boleh bantu untuk jawab persoalan tersebut di live ni. Tapi kalau ada wanita yang nak tanya soalan, yang ni special sikit. Untuk wanita, kita ada grup, iaitu nama grup tu Tanya Tuan Fahmi. Anda boleh search Tanya Tuan Fahmi. Anda kena join kat situ. InsyaAllah kat situ saya boleh jawabkan soalan anda. Alright, itu saja. Thank you so much. I love you all. Semoga kita semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jumpa lagi pada hari Rabu insyaAllah, dan pada hari Jumaat minggu depan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.